Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Hafiz selaku imam yang memimpin solat maghrib kita secara berjemaah. Seterusnya yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa masih lagi diberikan kelapangan dan kesempatan untuk hadir ke surau ini untuk kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah kita berjumpalah untuk pertemuan bulanan kita yang mana sebulan sekali, dan ini adalah merupakan minggu ganti. Patutnya saya minggu pertama setiap bulan, tapi kerana ada halangan, kekangan tugasan di luar daripada wilayah, maka tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan lagi berkaitan dengan isu-isu fiqh nikah atau fiqh nikah ini, ataupun fiqh kekeluargaan yang kita bincang sebulan sekali dengan tajuk-tajuk dan isu-isu yang kita sama-sama lihat yang berlaku dalam masyarakat kita khususnya. Baik, ya, sebelum ini kita bincang berkaitan dengan isu nasab anak. Bagaimana anak tadi boleh dinasabkan kepada ayah, ataupun bagaimana anak tadi boleh hanya dinasabkan kepada ibu sahaja. Sudah pasti ada sebab, sudah pasti ada yang menghalang daripada dinasabkan kepada ayah. Sudah pasti ada sebab. Dan isu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan adalah berkaitan dengan nasab ini juga. Ada seorang bertanya melalui WhatsApp kepada saya, ini melalui peserta khusus kahwin, peserta khusus kahwin yang mana dia keliru untuk menentukan siapa wali dia, apakah perlu menggunakan wali hakim ataupun berwalikan kepada ayahnya, kepada bapanya. Jadi soalan dia memaklumkan mak ayah saya lambat daftar perkahwinan mereka. Mak ayah saya lambat mendaftarkan perkahwinan mereka di pejabat agama. Jadi dalam surat beranak saya tidak tercatat binti, berbintikan kepada ayah. Saya juga telah semak tarikh pendaftaran perkahwinan mak ayah saya dilakukan 5 bulan sebelum saya lahir. Mak saya pula nyatakan bahawa pejabat agama pernah beritahu mak saya jika saya ingin bernikah, tidak boleh berwalikan ayah saya walaupun saya anak sahtara. Pada pendapat Ustaz, saya perlu menggunakan wali hakim ataupun boleh berwalikan oleh bapa saya. Okey. Itu soalan dia. Samalah yang kita bincang sebelum ni kan, yang isu suami isteri bercerai, lepas itu setelah habis iddah mereka ini datang duduk sebagai suami isteri dan lahir balik, lahir anak, dan anak tadi dibinkan kepada ayah kerana menggunakan sijil nikah. Lepas tu ahli keluarga tengok ni nikahkan semula dan maklumkan dia tak boleh berwalikan, kecoh isu tu kan. Saya dah bincang dengan tuan-tuan. Itu peserta khusus juga. Peserta khusus juga yang tanya macam mana nak selesaikan. Baik, yang tu ada binti, yang ni confirm tak ada binti. Tak ada binti. Baik. Dalam
dalam isu ini, apa yang kita boleh lihat terlebih dahulu? Persoalan apa yang kita boleh lihat? Isu yang di WhatsApp ni. Pertama ialah kenapa mak ayah dia tadi daftar lambat dengan pejabat agama. Itu satu. Dan biasanya kalau nak daftarkan perkahwinan di pejabat agama ini, dia pasti ada proses dia. Ada prosedur dia yang perlu dilalui. Dan bila sesuatu pendaftaran perkahwinan dibuat oleh pejabat agama, apakah maklumat yang paling penting dalam butiran pendaftaran perkahwinan tadi? Sebab butiran dalam yang terkandung dalam maklumat dalam pendaftaran perkahwinan itulah yang akan menentukan nasab anak tadi. Kalau kata berlaku kelahiran selepas pendaftaran ataupun selepas ni, apa maklumat yang dilihat dalam tu? Apa maklumat yang diguna pakai sebagai nak menentukan kelahiran anak tadi boleh dibin ataupun binti? Apa maklumat dia? Itu yang kena lihat. Kalau di sini dia kata tadi, dia merujuk tarikh pendaftaran mak ayah dia ialah tarikh pendaftaran mak ayah dia dengan pejabat agama ialah 5 bulan sebelum dia lahir. Itu yang dimaklumkan. Dan mak dia juga diberitahu oleh pejabat agama bahawasanya dia tidak boleh berwalikan ayah dia. Walaupun dia anak sah tarah. Kan pelik. Kan pelik kan. Walaupun dia anak sah tarah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita lihat dululah. Pertama sekali ialah kalau melibatkan daftar lambat ini biasanya sebab apa? Sebab perkahwinan yang dilakukan tanpa kebenaran. Perkahwinan yang dilakukan tanpa mendapat kebenaran daripada pejabat agama. Dan biasanya ini adalah kes nikah di luar negara. Biasanya lah. Tapi ada juga yang berlaku kes pendaftaran yang dilakukan pernikahan di dalam negara. Berlaku. Terutama tempoh PKP dululah. Saya pun banyak terima dulu-dululah. Kes-kes yang masa PKP kita kan tak boleh nak keluar kan. Ada kes-kes yang dia akad nikah. Tapi sebelum ini kalau berlaku juga dalam negara, bukan sebab tak boleh nak keluar, tetapi disebabkan oleh terpedaya dengan sindiket yang dinikah oleh pihak-pihak yang mengamalkan sindiket. Bahkan ada juga sebelum ni, saya dah share dengan tuan-tuan, ada pernikahan yang dilakukan oleh Persatuan Bangladesh. Persatuan Bangladesh akad nikah juga, bila mana melibatkan pernikahan dengan warga negara dia. Pun ada juga. Tak semestinya yang tak dapat kebenaran tadi yang semua nikah di luar negara, tak. Tapi kebanyakan. Sebab kalau dah dapat kebenaran, berkahwin dengan kebenaran, tak perlu daftar lah. Kebenaran tadilah proses mendaftar perkahwinan. Bila dia dapat kebenaran, sama ada lelaki dapat kebenaran ataupun perempuan dapat kebenaran untuk berkahwin. Sebab kebenaran ni dia ada dua jenis. Kalau nikah kalau katakan lelaki tadi nikah di kawasan perempuan, maka kebenaran lelaki tadi adalah kebenaran nikah luar kawasan. Perempuan tadi kalau katakan Putrajaya ni dia dapat nikah di Putrajaya, maka dia akan dapat kebenaran nikah dalam kawasan. Bila dah ada kebenaran tadi, bila nikah, automatik selepas itu mereka dapat sijil nikah. Juru nikah akan bagi tahu. Kalau sekarang ini lagi cepat, 7 hari selepas bernikah. Seminggu dapat sijil nikah. Tapi masa lepas akad nikah, juru nikah akan bagi. Macam saya dulu, saya kata, ini sijil nikah. Sah laku untuk 14 hari. Masa sebelum ini 14 hari. Selepas 14 hari, tanda tangan saya ni dah tak valid lagi. Kita bagi tahu kat pengantin. Kadang-kadang sampai 2 bulan dia tak datang ambil. Dia pergi mana-mana, dia gunakan sijil nikah yang sementara. Tapi kalau pejabat agama buat ras, buat kalau pejabat agama kata ragu, dia jawablah. Sebab dalam situ tertulis hanya sah laku untuk tempoh 14 hari saja. Tapi sekarang ni lagi cepat. 7 hari dah boleh dapat.
Jadi tidak ada istilah lah. Kalau nikah dengan kebenaran tadi tak perlu daftar lah. Automatik dia akan dapat CJ nikah. Jadi dalam kes ini ialah sebab berkahwin tanpa kebenaran. Maka mereka tadi perlu daftarkan perkahwinan tersebut. Dan dia daftar lambat. Jadi bila proses pendaftaran lambat ini, dia bila pergi ke pejabat agama tak boleh daftar. Confirm tak boleh daftar. Perkahwinan yang kalau berkahwin tanpa kebenaran. Kecuali setelah ada surat pengesahan daripada mahkamah yang mengesahkan pernikahan mereka tadi sah mengikut hukum syarak. Baru pejabat agama boleh daftarkan. Jadi biasanya bila datang ke pejabat agama tadi nak daftar, benda tu dah selesai dah di mahkamah. Cuma hari ini prosesnya sebelum pergi mahkamah dia kena datang pejabat agama dulu. Itu ada prosedur dia lah. Saya ingat saya dah pernah cerita dah sebelum ni bagaimana proses untuk mendaftar perkahwinan yang di luar negara yang perlu didaftar. Apa dokumen yang perlu disediakan. Kalau ada dokumen, tak ada dokumen. Saya dah cerita dah dulu yang isu Turki dan sebagainya. Kahwin di Turki proses. Jadi bila dia datang ke pejabat agama, walaupun dia lambat, setelah ada pengesahan daripada mahkamah, pejabat agama tak boleh tolak pendaftaran tersebut. Kalau mahkamah dah sahkan pernikahan tadi, sah mengikut hukum syarak. Cuma bila pejabat agama daftarkan perkahwinan tadi, apa maklumat yang perlu ada dalam CJ pendaftaran perkahwinan? Yang paling penting sekali, apa dia tuan-tuan? Ialah tarikh nikah mak ayah. Tarikh nikah pasangan tadi bila? Itu yang tercatat, itu yang akan dijadikan sebagai sumber untuk mengesahkan status kelahiran anak selepas itu. Katakan dia nikah dan selepas itu lahir anak 5 bulan selepas nikah, memang confirm tak boleh lah. Tarikh daftar dia bukan sebagai sebab untuk menolak anak yang lahir daripada pernikahan. Tak, kalau daftar lambat, katakan dah kahwin 2 tahun dah. Baru tahun sekarang baru daftar. Bila mahkamah luluskan, daftar lulus, nikah 2 tahun. Kalau berlaku kelahiran anak sebelum itu, dapat saja nikah, boleh kemaskini maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Ada kaedah dia. Ada proses dia. Kalau daftar dulu, kerana sejak nikah tak ada, maka dia daftar dulu dengan tidak ada maklumat ayah. Biasanya, dia tidak ada maklumat ayah. Selagi tak ada sijil nikah, maka maklumat ayah kosong. Kosong. BIM pun tak ada. Tapi kalau dah ada sijil nikah yang sah, katakan diperakukan backdated tarikh pernikahan dia sebelum ini, anak ni lahir sekian-sekian, dia boleh kemaskini. Ada prosedur. Saya tak arif lah, tapi boleh berurusan dengan bahagian pendaftaran kelahiran. Ada proses dia, boleh betulkan. Sebab mahkamah mengesahkan pernikahan sah mengikut syarak dan pejabat agama dah keluar sijil nikah yang sah tadi, pejabat pendaftaran negara dia ada plosa dia untuk mengemaskini maklumat tadi. Faham Bila dirujuk tarikh ni, bukan dirujuk tarikh daftar. Kalau tarikh daftar 3 tahun baru daftar, dia bukan ambil kira tarikh daftar, dia ambil kira tarikh ni. Jadi dalam kes ini, saya kira yang dimaksudkan dengan 5 bulan sebelum lahir tadi bukan tarikh daftar. Itu tarikh nikah mak ayah. Sebab pejabat agama pesan. Sebab dia kata mak dia dipesan oleh pejabat agama, sekiranya dia nak nikah tidak boleh berwalikan kepada ayah. Cuma kenapa ada perkataan anak sah tarah? Itu saja. Mungkin mak dia silap dengar ataupun wallahu alam, ataupun mak dia nak cover malu dengan anak, wallahu alam. Cakap awak ni anak sah tarah, cuma mak lambat daftar je. Mungkin nak cover lah. Kalau tidak anak akan tanya kenapa anak dah besar, anak dah nak kahwin sekarang kan. Anak dah nak kahwin sekarang kan. Benda yang mak dia buat silap dulu tak nak ni lah. Baik. Kenapa tidak boleh dibinkan ataupun dibinti? Dalam kes ini kenapa tidak boleh dibintikan? Inilah dikatakan kaedah penentuan nasab.
Tidak boleh dibintikan tadi. Sebab apa tuan-tuan? Kita rujuk dalam sandaran dalam sandaran penetapan sesuatu hukum tadi, dia ada sumber. Dalam hal ini ialah sumbernya Al-Quran lah. Dalam Al-Quran surah Ahqaf ayat 15 yang menceritakan tentang tempoh tempoh menyusu. Tempoh menyusu dan tempoh menceraikan susu ataupun tempoh minima sesuatu kehamilan tadi. Berapa dia ambil kira dalam surah Ahqaf ni, wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Allah kata telah dia diwajibkan dan kami wajibkan manusia, wa wasainal insana, kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua ibu bapa. Hamalat ummuhu, kerana emaknya tadi kurhan, kerana emaknya tadi ketika mengandung dengan kepayahan dan juga kelahiran pun dengan kepayahan, dan Allah sebut lagi wa wada'athu kurhan, dan juga kepayahan dengan menyusukan juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dan juga Allah sebut di sini masa sedangkan tempoh mengandung, wa hamluhu, tempoh mengandung, wa fisaluhu, dan tempoh menceraikan. Menceraikan apa? Wada' tadi, menceraikan menyusu tadi ialah salasuna syahran, selama dalam tempoh 30 bulan. 30 bulan. Tempoh mengandung, tempoh menyusu dengan mengandung dalam ayat ini keseluruhannya cerai susu tadi 30 bulan. Jadi nak ambil ketentuan berapa tempoh minima sesuatu kehamilan tadi, ada ayat lain ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ayat 233 ayat 23 yang menyebut tentang tempoh menyusu yang sempurna ialah selama 2 tahun. Ayat surah Al-Baqarah ayat 233 haulaini kamilain. Dia menyebut di situ selama 2 tahun. 2 tahun ini ialah bersamaan dengan 24 bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau 2 tahun dalam ayat ini sebutlah haulaini kamilain. Tempohnya adalah selama 2 tahun. Ini adalah tempoh yang sempurna. Kalau nak menyusu yang sempurna adalah tempoh 2 tahun. Tapi ada orang tak sempurna pun ada yang lebih daripada 2 tahun pun ada kan. Baik. Jadi 24 bulan. Kalau 30 bulan tadi, ayat tadi 30 bulan tempoh mengandung dan tempoh menyusu serta dengan menceraikan susu ialah selama 30 bulan. Jadi 30 bulan ditolak dengan menyusu tadi 24 bulan, berarti ada baki 6 bulan. Jadi tempoh kehamilan yang paling minima ialah 6 bulan. Jadi mana-mana yang melalui perkahwinan, kalau dia berkahwin dan berlaku kelahiran sebelum tempoh 6 bulan, maka anak tadi tidak boleh dianggap anak sahtara. Sebab tidak boleh berlaku kelahiran. Kalau ikut perubatan moden hari ini pun tak mungkin berlaku. Dan kalau berlaku kelahiran pun tak mungkin hidup. Iaitu kelahiran pramatang. Pramatang dengan tempoh berapa hari? Kalau 6 bulan 180 hari. Betul tak? 180 hari berapa minggu? Kira lah 6 kali 4 kan. Jadi begitulah. Dan dia ada kiraan dia. Berapa gram, berapa kg berat baby tadi. Kalau 6 bulan beratnya 4 kilo, confirm. Itu tak menepatilah tempoh kelahiran bayi pramatang. Jadi kalau di sini 6 bulan, 5 bulan sebelum dia lahir, tarikh pernikahan mak ayah dia tadi memang confirm. Dia adalah anak yang tak boleh dinasabkan. Bila tak boleh dinasabkan, maka dia kena berwalikan wali
hakim. Sebab salah satu perkahwinan yang menggunakan wali hakim ialah bagi anak tak sah taraf ataupun disebut sebagai anak luar nikah. Sebab confirm kelahiran dia tadi iaitu berlaku sebelum pernikahan yang sah. Sebab mak ayah dia tadi mungkin terlanjur terlebih dahulu dan selepas itu baru berkahwin. Baik. Faham tuan-tuan? Jadi dalam kes tadi tidak timbullah isu anak sah taraf. Sebab dia lahir selepas 5 bulan perkahwinan. Bukan lahir selepas 5 bulan pendaftaran. Kalau dia lahir 5 bulan selepas pendaftaran, mungkin mak dia dah kahwin 2 tahun sebelum itu. Kalau mak dia kahwin 2 tahun sebelum itu, dia boleh bawa sijil nikah mak ayah dia tadi ke pejabat pendaftaran negara untuk dia ubah maklumat, kemas kini. Jadi dalam kes ini saya nasihatkan, pertama sekali dia bawa sijil nikah mak dia pergi ke pejabat agama bincang. Kalau pejabat agama berpuas hati dengan maklumat yang ada dalam sijil nikah, dan sijil nikah tadi adalah sijil nikah yang sijil nikah yang sah lah, bukan sijil nikah yang palsu. Jadi untuk mengesahkan sijil nikah tadi senang saja. Sekarang ini senang. Saya dalam info saya ada satu grup. Dan saya tak live lagi walaupun saya dah bukan lagi sebagai pendaftar. Dengan sebab saya dah bertukar daripada Putrajaya ke HQ. Tapi saya masih berada dalam grup ni. Grup pendaftar seluruh Malaysia. Semua negeri ada. Jadi saya tengoklah kalau ada isu-isu yang berbangkit, dibincangkan kat situ. Ada PTA, Kadi yang berada di daerah, dia akan respon. Biasanya untuk mengesahkan sijil nikah kita akan minta PM. Dalam grup tu tanya siapa yang jaga di sini, sila PM. Jadi dia akan jawab lah. Tapi dia cerita dululah, ada pertama nak mengesahkan sijil nikah ini original ataupun palsu. Dan ini nanti akan selesai. Sekejap saja untuk mengesahkan sijil nikah tadi tak perlu ambil masa 2-3 hari. Dalam masa beberapa minit saja boleh selesai melalui teknologi grup WhatsApp yang hari ini yang mudah mengesahkan. Jadi bila pejabat agama kata okey itu memang kami yang keluarkan, katakan Johor yang keluarkan, dia akan sahkan memang sijil nikah kami keluarkan Johor. Jadi bila dia keluar kita tengok kalau berpuas hati maka kita akan nasihatkan pergi ubah maklumat di Jabatan Pendaftaran. Kalau katakan isu tadi tidak ada binti. Tapi saya berpandangan memang dia anak tak sah taraf. Sebab apa? Sebab tidak mungkin pejabat agama pesan ketika mak dia daftarkan perkahwinan dulu, pesan kepada mak dia kalau nak nikah anak puan ini nanti jangan berwalikan kepada bapa dia. Tak mungkin pejabat agama pesan macam itu kalau ada kalau tidak ada sesuatu yang diragukan. Tak mungkin ustaz yang masa tu nak kahwin sekarang ni mungkin dah 20 tahun dulu. Tak mungkin ustaz 20 tahun dulu pesan macam tu kalau tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang perkahwinan mak dia. Kata benda ni bukan sekarang. Sebab dia kata tadi pejabat agama pesan kepada mak dia. Berarti dulu ketika daftar dulu dah 20 tahun, katakan anak ni sekarang ni dah nak kahwin dah ni. Sebab dah pergi ada kursus kahwin dah ni. Pergi kursus kahwin ni berarti dah sampai masa nak kahwin lah. Tak mungkin pejabat agama menasihatkan benda yang tak sewajarnya nasihat. Macam saya lah. Saya sebelum ini kan adalah kes-kes yang saya bantulah. Saya bantu katakan mereka ni terlanjur dah mengandung. Lepas tu nak kahwin. Baru umur lagi. Berumur lagi. Kita kata lahir anak dululah. Lepas tu nikah. Tapi panggil mak ayah lah. Buat agreement yang buat MOU juga. Risau takut dah lama-lama ni kan tak nak bertanggungjawab kan. Sebab kalau nikah berumur, dia panjang cerita dia. Nak kena naik mahkamah. Nak dapatkan kebenaran berkahwin berumur tadi. Nak dapat surat mahkamah tadi. Ada ulasan-ulasan yang kena melalui pemeriksaan kesihatan. Ulasan daripada polis, ulasan daripada JKM. Bukan senang nak dapat kebenaran mahkamah. Kalau mengandung tadi bila pergi ke hospital, kantoi. Bila kantoi,
hospital, doktor tadi akan report kepada polis, jadi kes jenayah, kes rogol. Bila rogol bawah umur ni panjang lah. Jadi susah. Jadi kita suruh nikah dulu, suruh lahirkan anak dulu, katakan 4 bulan lagi dah. Mak ayah pun dah tahu dah mengandung 6 bulan. Tunggulah 4 bulan lepas dia bersalin, nikah lah. Lebih-lebih lagi kalau dah bersalin, cukup umur pula. Kalau perempuan tadi, dia 16 tahun. Bawah 16 memang tak boleh kahwin. Lepas 16 tahun dah boleh kahwin. Kira lah. Dan kita ingatkan, anak ni kena besar sama-sama. Anak ni tak bersalah. Anak yang bawa akad nikah, anak adik sekali. Anak adik sekali masa akad nikah. Anak ni kena tanggungjawab besar sama-sama. Tapi ingat, anak ni anak perempuan. Besok, kita ingatkanlah. Dari segi dia punya wali, dia punya dengan adik-beradik dia yang lain nanti. Kena ingatkanlah. Dari segi hak-hak dia tadi sebagai anak yang tak sah taraf tadi. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Itu isu dia. Kita balik kepada pembincangan dalam bab penentuan nasab. Baik. Kita dah lihat sebelum ini ada dalam penentuan nasab ini, sebab dia ada yang dinasabkan kepada ibu ayah, ada yang dinasabkan kepada ibu saja. Jadi dalam kes tadi hanya dinasabkan kepada ibu sajalah. Dia tidak boleh bintikan kepada ayah, maka dia dengan ibu sajalah nasab dia. Jadi dalam hal lain nanti, sebab dia melibatkan soal keturunan. Dia akan melibatkan nasab ini, ia melibatkan soal keturunan. Dengan melibatkan hubungan dengan seseorang yang lain. Dia akan melibatkan dengan hubungan seseorang yang lain. Kalau dia dengan ibu ayah, nasab dengan ibu dan ayah sekali, maka dia dengan adik-beradik dia tadi, dia boleh jadi adik-beradik, boleh saling mewalikan kalau katakan ayah dah meninggal. Jadi kalau dalam kes ibu saja, tak boleh lah. Begitu juga dalam soal mahramnya, hubungan mahram, dari segi soal nafkah, soal harta pusaka dan sebagainya. Ini penting ya, nasab. Baik, bahagian nasab kita dah lihat sebelum ini, dia ada 3, nasab yang syar'i, nasab yang tidak syar'i, nasab yang kemungkinan syar'i dan kemungkinan tidak syar'i. Ada 3. Saya ingat yang tidak syar'i dah jelas, dengan sebab di luar pernikahan, ataupun boleh juga berlaku dengan pernikahan tetapi tidak dibenarkan oleh syarak. Umpamanya berlakunya li'an, penafian daripada suami menuduh isteri berzina, dan dia tidak dapat mendatangkan saksi, dan berlakunya li'an lah, sumpah, maka kalau anak yang lahir daripada li'an tadi, maka tidak boleh dinasabkan kepada suami. Baik, yang ketiga ialah nasab yang kemungkinan dia syar'i, kemungkinan dia tidak syar'i. Saya ingat saya berhenti di situ sebelum ni. Kemungkinan dia syar'i ialah mungkin ini berlaku ialah dalam kes anak yang dibuang oleh ibu ayah. Dibuang. Sama ada dibuang di tangga masjid, di rumah orang, di hentian bas, di tong sampah, itu biasa. Bila kita tengok kes-kes bayi yang dibuang. Tapi ada yang hidup. Ada yang dibuang, yang hidup. Letak di tangga rumah orang, letak di tangga masjid, di surau, hidup bayi tadi ya. Yang tak di tong sampah memang biasanya tak hiduplah, ya, tak selamatlah bayi itu. Jadi katakan yang dibuang tadi dia adalah anak yang hasil daripada pernikahan yang sah. Cuma mungkin faktor masa dia dibuang tadi, mungkin ibu ayah tadi mengalami tekanan. Mungkin dalam faktor tidak direstui oleh keluarga, pernikahan mereka tidak direstui. Menyebabkan berlakunya lahir buang. Sebab mereka ni dalam keadaan tak menentu, dibuang oleh keluarga. Mungkin. Ataupun kerana kemiskinan, tak mampu nak menyediakan keperluan untuk membesarkan bayi, dia pun buang, bagi letak kat rumah orang tadi, mengharap orang tadi membesarkan. Baik, tapi bila orang tu jumpa, dia tak tahu siapa mak ayah dia. Dia tak tahu, jadi dia ambilkan anak tadi sebagai anak angkat.
Dia anak angkat dan jadilah anak angkat yang mungkin awalnya dikatakan anak yang tidak syar'i, sebab tidak boleh nak binkan kepada dia. Tidak boleh nak cari siapa ayah dia. Tak tahu siapa. Tiba-tiba selepas itu datang yang buang tadi, dia mengaku, ini anak saya dulu, yang saya dah buang, saya dah menyesal sekarang ni. Jadi dia mengaku dia adalah ayah kepada anak yang telah dibuang. Jadi dengan bukti pengakuan dia tadi ada sijil nikah dan sebagainya, maka kalau katakan maklumat dia sebelum ini bukan sah taraf tadi, boleh diguna pakai sebagai sah taraf lah. Sebab dengan pengakuan yang dilakukan tadi. Boleh ubah. Hatta anak tadi dah besar pun, kalau ada datang pengakuan dengan pembuktian yang nyata lah, maka anak tadi boleh jadi anak yang sah taraf mengikut dia jadi mungkin syar'i. Mungkin syar'i, boleh ubah. Boleh dijadikan dia sebagai dinasabkan kepada ayah yang sebenar lah. Dan juga mungkin lagi yang tidak syar'i tadi, memang anak yang dibuang dan memang tidak ada siapa yang datang mengaku sampai ke akhir-akhirnya, maka dia mungkin boleh dianggap sebagai tidak syar'i lah. Jadi tetaplah dia dengan anak yang tidak syar'i, iaitu tidak ada nasab dia lah. Dinasabkan kepada Asmaul Husna lah. Jadi kalau dia nak kahwin, mestilah kalau perempuan mestilah menggunakan wali hakim. Katakan yang tadi dah 30 tahun dah, besar dah, tiba-tiba ayah baru datang. Dia dah kahwin, dah beranak dah. Dan menggunakan kaedah wali hakim, tak ada masalah lah. Benda tu yang dah berlalu dah. Tak adalah kata ayah dia ada dulu nikah guna wali hakim, tak sah nikah. Nikah tadi tetap sabit. Sebab benda tu baru muncul kan. Tapi dia tak boleh nak nafikan lah. Ini ayah dia yang datang. Mungkin dia dah menyesal, dah dulu dia buang dulu kerana faktor tekanan yang melampau, dah tak boleh fikir lah, ataupun masa tu masih lagi orang kata belum matang. Jadi sekarang ni dia dah menyesal, dan kebetulan dia dapat cerita bahawasanya anak sekian-sekian ini adalah anak yang dijumpa di sekian-sekian dulu. Jadi ciri-ciri yang benda yang dia buat dulu sama. Jadi bila dia datang tadi, ria lah dia punya anak yang dibuang 30 tahun. Macam cerita drama lah kan. Anak yang dibuang dah 30 tahun dulu. Dihanyutkan di sungai. Macam itulah. Tapi benda tadi boleh disabitkan. Disabitkan syar'i. Dengan ada pengakuan. Disertakan dengan bukti lah. Baik. Kita lihat lagi tentang yang dimuliakan Allah. Dalam pensabitan, tadi ciri bahagian, dia ada 3 bahagian. Dalam nak menentukan pensabitan nasab anak tadi dalam fiqh ada 3 sebab yang kuat lah. Dan ada yang mengatakan ada 5 sampai 6. Itu yang lebih-lebih lagi lah. Tapi yang paling kuat, pensabitan anak tadi mengikut kaedah yang kuat untuk mensabitkan nasab seorang anak dia dengan 3 kaedah. 3 kaedah. Pertama ialah dengan pensabitan yang dikatakan melalui pernikahan yang sahih. Pernikahan yang sahih. Pernikahan yang sahih. Sahih ni adalah pernikahan yang sah lah. Sah tadi ialah nikah yang betul-betul memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dia lah, memenuhi segala-gala yang terkandung dalam pernikahan. Jadi kalau berlakunya pernikahan tadi dan lahir anak selepas itu, maka anak tadi boleh dinasabkan dengan sebab-sebab yang tadilah. Cukup tempoh kehamilan dia. Kalau nikah lepas 3 bulan nikah lahir anak, tak boleh juga. Sebab dia mesti cukup dengan paling minima ialah 6 bulan. Ada juga macam tu. Nikah 3 bulan lahir. Nikah 2 bulan lahir. Ustaz tolong Ustaz, ni dah 3 bulan ni Ustaz. Kadang-kadang macam tu lah. Tapi kita kena ingat lah. Okey, kita bagi laluan untuk azan dulu.
Tak apa, tak apa. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Kita lihat satu aja. Kaedah penentuan nasab ni dia ada 3. Satu, melalui pernikahan yang sahih. Yang sahih. Yang kedua, melalui bayyinah. Kaedah bayyinah ini ialah kaedah pembuktian. Pembuktian, kalau dalam fiqh dulu, dia pembuktian melalui pengakuan saksi. Saksi yang mengesahkan ini adalah boleh dinasabkan begini-beginilah, dia adalah
saksi. Tapi hari ini mungkin bayinah hari ini mungkin boleh kita gunakan dengan kaedah moden lah, DNA lah. Kalau sebelum berlakunya DNA dulu ada bayinah juga dengan ujian darah. Ambil darah anak, darah ayah dulu, cek. Yang ketiga ialah melalui wati'ah syubhah. Maka dengan 3 kaedah tadi, huraian-huraian tadi boleh dinasakkan anak tadi kepada ayah. Sekiranya dengan 3 kaedah tadi. Baik. Melalui pernikahan yang sahih ini, dia ada syarat dia. Nikah yang sahih tadi dia ada syarat dia. Berlakunya pernikahan sah, ada 2 syarat ini maka anak tadi boleh dinasabkan. Apa dia 2 syarat tadi? Yang pertama ialah suami tadi mesti suami yang berupaya untuk melakukan hubungan seks lah, ataupun untuk melakukan jima'. Kalau berlaku pernikahan tapi suami tadi masih kanak-kanak, masih lagi belum balik, maka tak dianggap sebagai berupayalah untuk dia. Yang kedua, mereka ini mesti duduk bersama. Sepakat jumhur mengatakan mereka ini perlu duduk bersama. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, walaupun selepas berlakunya akad tadi, suami isteri tadi mesti tinggal bersama supaya kehamilan boleh berlaku. Supaya kehamilan boleh berlaku. Jadi kenapa? Kerana nikah yang sahih ini dia bersandarkan kepada satu teori. Teori dia panggil al-wala' lil al-firash. Anak yang lahir daripada tilam yang dipunyai oleh pemilik dia. Gitulah. Berarti bila dah kahwin sah dan mereka ni duduk bersama dan suami tadi berupaya untuk melakukan hubungan, lahir anak tadi, maka dia boleh dinasabkan dengan nasab yang sahih, yang syar'i. Manakala bagi nikah yang fasik, maka dia tidak boleh dinasabkan. Kalau nikah yang fasik. Tetapi kalau tidak disengajakan dan sebagainya, kalau hari ini boleh dibuat pengesahan dengan mahkamah lah. Mungkin dia pergi kepada yang wati syubhah. Yang mungkin kita akan bincang nanti. Sebab nikah ni dia ada yang sahih, ada yang fasik, ada yang batil. Yang hanya boleh dinasabkan tadi yang sahih saja. Yang fasik ini ialah yang rosak. Pernikahan yang rosak dengan sebab apa? Dengan sebab tidak cukup rukun-rukun nikah. Rukun nikah ada 5, tiba-tiba dia nikah, dia gunakan 3 rukun nikah saja. Dia tinggalkan 2 rukun nikah. Ini berlaku. Contoh, ada suami, ada isteri, ada ijab kabul. Buat kat dalam hotel, mereka berdua saja, akad dalam hotel berdua. Ini Syiah punya akad nikah. Contoh, mungkin bukan Syiah lah, tarik baiklah. Ajaran sesat lah, marah orang Syiah pula. Dia tak ada 2 orang saksi, tak ada wali. Maka nikah tadi dianggap nikah yang fasik, rosak. Rosak salah satu daripada rukun nikah tadi pun, tak ada salah satu daripada rukun nikah tadi, maka dia fasik. Yang batil pula, dia ada rukun nikah, cuma dia rosak dari segi syarat-syarat sah nikah. Syarat-syarat sah nikah tak terpenuhi. Rupanya guna wali yang salah. Guna wali abang. Rupa-rupanya datuk masih ada. Maka nikah tadi tak sah lah dari segi syarat dia tidak memenuhi. Jadi maka jadi nikah yang batal. Maka yang tak sempurna. Batal. Jadi bila batal, tengok baliklah. Kalau disengajakan pernikahan, orang kata tak boleh ni, nikah juga. Kamu ni dah ada isteri ni. Kamu dah ada isteri 4 orang. Nak kahwin lagi, seorang lagi jadi 5 orang. Dia kata, aku dah cerai dah seorang. Aku dah cerai dah. Sekarang ni isteri aku tinggal 3, aku kahwin lagi 1. Genapkan balik jadi 4. Rupa-rupanya yang dia cerai tadi masih lagi dalam edah rajai. Ada berlaku macam ni tuan-tuan. Dia kata kau tak boleh kahwin sebab isteri kau 4. Aku dah cerai dah 1. Sekarang ni isteri aku 3. Yang ni aku dah cerai, aku nak kahwin lagi 1. Nak cukupkan kota sebagai 4. Dia pun kahwinlah dengan isteri yang baru. Isteri yang diceraikan tadi masih lagi dalam
Dah. Jadi perkahwinan dengan yang baru tadi dianggap sebagai perkahwinan untuk yang kelima. Jadi mana boleh kahwin sampai lima. Yang dibenarkan kahwin hanya 4 saja. Jadi kalau berlaku macam tu, maka dipanggil pernikahan yang batil, yang apa nama ni, yang tidak batal lah, yang tak memenuhi syarat-syarat dalam sah sesuatu perkahwinan. Maka tak boleh nasab. Dah cakap dah, kalau nak buat pengesahan dengan mahkamah, kalau ikut proses hari kena buat pengesahan dengan mahkamah lah kalau ada anak tadi. Kalau berlakunya orang dah bagi tahu dia buk degil juga, tak boleh nasab. Tak boleh nak dikatakan berlakunya wati syubhat. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah lah atas kejahilan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, kaedah yang kedua ialah bayyinah dengan pembuktian. Pembuktian ini ialah dengan pengakuan. Pengakuan ini ialah dengan mengambil kira pengakuan 2 orang saksi. 2 orang saksi. Dan ini ada disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Baqarah juga ayat 282. Nanti tuan-tuan boleh rujuklah dengan 2 orang saksi. Tapi ada perbincangan lanjutlah saksi tadi, saksi yang macam mana, saksi yang beragama Islam, saksi yang adil, saksi yang telah balik. Ini syarat-syarat saksi tadi. Dan juga bilangan saksi tadi mesti 2 orang. 2 orang ini adalah 2 orang lelaki. Yang mengesahkan ini adalah anak si fulan tadi, mengesahkan. Dan juga kalau katakan tidak ada 2 orang, boleh tak nak menggunakan saksi perempuan? Kalau tidak ada 2 orang saksi lelaki tadi, boleh nak gunakan saksi perempuan? Boleh. Yang hanya lelaki untuk kes zina sahaja. Dalam kes ini, kes-kes yang lain, jual beli dan sebagainya boleh guna. Dalam ayat 282 ini Allah ceritakan, kalau guna lelaki seorang, kalau nak guna perempuan kena 2 orang. Jadi kalau nak guna saksi perempuan, mesti saksi seorang lelaki, 2 orang perempuan. Jadi kena 3 orang menggunakan saksi bayyinah. Tapi kalau hari ini mesti menggunakan bukti-bukti moden lah dengan ni. Jadi saya ingat saya berhenti di situ, nanti kita sambung balik. Bayyinah ni ada huraian dia lagi lah sebelum kita pergi dengan wati syubhat. Jadi saya ingat setakat tu saja untuk malam ini. Mungkin ada yang berhajat nak pergi malam raya, nak pergi apa nama ni, beli apa-apa yang patut kan, sambut raya esok kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi saya ingat seperti di situ saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.